Hey guys, kembali lagi kita dalam OB4 Live. Dalam minggu ni, aku masih lagi keseorangan. Dan tak ada, Dan tak datang office. Tapi tak apa, untuk opening ni biar aku je yang buat. Okay, so dalam minggu ni OB4 Live kita ada news-news yang best. Lepas tu kita ada juga shoot behind the scene dekat Kota Damansara. Kita ada shoot video clip yang diarahkan oleh Daniel Nawawi. Lepas tu kita ada juga tanya dekat dorang isu-isu yang hangat jugalah. So, kalau korang nak tahu dan kalau korang nak tengok video ni lagi, korang kena stay tune, okay? Okay guys, so kita orang dekat syuting KPDN Hub untuk parody lagu support local. So support local lagu parody Cute. So, kalau korang nak dengarkan, boleh dengarkan. Kalau korang nak dengarkan, korang boleh dengarkan dekat YouTube. Oh, bulan nanti keluar. So kau jadi sekarang pulang kereta. Sekarang pulang kereta, kau terus macam ini kau. So, hi surprise, dari baru saya. Akan ada abang Ish pun beza tapau je. Guys, Super nice lah bro. Ya. Rap. Dia macam kita panggil apa lah? Freestyle. Kita panggil freestyle. Dekat Instagram. Macam mana? Dia freestyle. Aku tak tahu macam mana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, apa tugas kau hari ni? Aku kena time check and aku kena jaga SOP and also jaga makan minum kru. Hari ni kau buat apa? Hari ni kita runner. Apa kerja runner ni? Jadi runner, kita berlari ke runner? Tak ada lah. Runner, kalau production nak buat barang, kita sediakan lah, dicari. Oh, tu kerja kau kat bulan ni? Itu kerja sampingan lah, part time job kan. Kita kena stay relevant Sam. Semua benda kena buat. Meh, apa tugas kau hari ni? Saya sebagai art director, awak nampak hasil saya? Ada buku, ada kemudahan. So ni semua kau buat lah? Saya upah orang lah, saya team, ada team. Alright. Team props. Okay. So hari ni kita orang tengah nak shoot video clip. So aku kena menari je. Aku nak beritahu sikit kawan. tak, dia beritahu. Ash sekarang kena menari sebab aku suruh dia menari. So kita nak tengok Ash menari macam mana. Dia biasa lebih kurang kayu jati. Tak suka video. Sebab dia macam kayu. Kita tengok. Sini. Aku kasih combo jadinya. Alright. Menari sama-sama nak tengok. Play the chorus. Nampaknya Ash betul lah dia punya tarian kat Siti yang salah. Okay, jom kita proceed. Action. Barang baik barang kita. Jomlah kita support ekonomi. Support ekonomi. Jap. Korang jangan lupa tengok video ni sampai habis dan jawab soalan cepuk mas yang diberikan di hujung video. Jawab dekat ruang komen beserta nama IG korang, okey? Okay guys, seperti mana yang kita tahu, Niloufar telah pun dirisik oleh PU Race. Okay, so aku nak tanya dekat dorang ni semua, lagi-lagi dekat perempuan ni lah. Apakah lagi yang wanita yang dah kaya yang perlu lagi untuk mencari dorang punya future husband ke apa kan? Dorang nak lagi kaya ke apa ke? Yelah macam Niloufar sendiri contohnya, dia dah kaya, dia dah ada semua. Apa lagi yang kriteria yang dia nak dekat seseorang lelaki tu? So jom kita tanya dorang. Apa lagi yang kau nak cari dekat future husband kau? Something yang macam to completekan life aku tu, walaupun aku ada semua benda, tapi benda tu ada untuk support aku. Which is first thing first, of course lah, money kena ada. Kalau tak, macam mana kau nak survive hidup? It's not bukan apa materialistik apa, tapi
memang dunia sekarang ni money is important lah. Benda tu kau kena ada untuk support lah. For example, memang hidup kau tu memang dah complete. So bila kau ada partner in life, itu jadikan hidup kau as a perfect lah. Which is sebab dia dah ada berjaya, dia dah ada duit, semua benda dia ada, dia tak kisah benda tu, tapi dia perlukan Orang yang guide bimbingan. Bimbingan. Mungkin agama dia kurang. Korang tahu? Ya, saya nak cakap, macam mana korang tahu yang PU dia tak ada apa-apa? Itu datang daripada background orang kaya sebenarnya tahu. Oh, iya ke? Bapak dia ada bisnes. Bisnes yang bukan biasa-biasa lah. Beragama ni kaya-kaya. Dia orang kata kalau kita kejar akhirat kita dapat dua dunia dah akhirat. Ini pendapat aku lah. Pendapat aku sebagai orang yang dah kahwin. Okey. Kadang-kadang memang kebanyakan masalah perceraian kalau kita tengok pun dari segi statistik, masalah ekonomi adalah masalah utama yang menyebabkan perceraian. Jadi masalah untuk orang kedua, orang ketiga ni later lah selepas ekonomi dia kukuh. Dan kebiasaan masalah ekonomi tu akan muncul daripada kalau dia start kahwin pada umur 20-an sampai ke awal 30-an tu biasanya ada masalah ekonomi. Tapi bila dia dah dekat 30 nak ke 40 lebih lagi dah stable lah. Kalau anda kata kau bekerja dengan stabil lah, bukannya kau bekerja main-main. So maksudnya tak ada masalah lah. Okey. Dari segi kalau kau cakap dari segi masalah masalah orang rasa macam aku ada duit, so aku dah ada segalanya. Sebab diorang dah rasa tak ada duit dan diorang rasa tak ada segalanya. Dekat fasa umur awal 20-an ni sampai ke awal 30-an. So dia rasa macam kalau kau duit ni mesti settle. Kalau kau duit ni mesti settle. Kalau duit mesti tak ada masalah macam ni. Dan nak cari, aku tak tahu lah pada aku kebanyakan lelaki kalau anda kata untuk engkau survive dengan perempuan yang berjaya, kalau kau tak berjaya, satu masalah untuk kau, susah bagi aku sangat cabaran lah. Kalau anda kata kau biasa-biasa tapi wife kau gila-gila kan, biasanya susah. Okay guys, so sekarang ni aku dengan Dan bersama mana Dan? mana Dan? Aku Nanti dengan kata. Dan bersama dengan peserta atau apa orang kata tu, bintang yang bakal naik di industri Bintang yang bakal hiburan. bersinar di program apa nama? Vocal Mania. Mania. Yeah, so kita ada Danish, Guys, handsome. Nuha. Wah, Yeah. manis je, comel je. Kan? So, kita nak tanya diorang lah. Macam mana pengalaman korang kan as a rookie menyanyi buat perform dekat orang ramai? Ada rasa nervous ke tak? Saya rasa nervous tu semua rookie semua memang akan ada rasa nervous, tapi saya lebih kepada nak fokus dengan diri sendiri. Sebab kalau saya fokus dengan nervous memang tak jadi apa. Better saya fokus dengan performance saya and the quality of my performance Tapi buat pertama-tama kalinya hari tu ke mempersembahkan diri di halayak ramai ke ataupun maksudnya dekat rancangan reality pertama kali ke atau sebelum ni pernah masuk sebelum mana-mana? ni dah pernah masuk program TV lah. Cuma ini first time saya join competition. Sebelum ni just perform biasa, tapi ni pertandingan, so the big pressure lah. Big pressure, ya. Faham? Okay, macam Nuha pula macam mana? Nuha is my first time untuk participate dalam competition yang live show. So bagi Nuha ada kelemahan yang macam bila Nuha nervous, Nuha memang nervous stroke yang macam over punya nervous, you know. So macam it's a new experience for me. Memang pengalaman yang sangat-sangat baru untuk Nuha belajar and develop Nuha punya macam mana strength, yes, bakat or whatever. And then so far it's fun, it's been fun, tapi banyaklah yang lesson yang Nuha dapat daripada Vocal Mania, sangat banyak, Okay, so nak tahu lah juga bila kata nervous yang teramat. So nervous yang teramat tu cuba gambarkan apa yang kadang Nuha buat dalam toilet tiba-tiba hentak kepala ke ataupun lepas tu apa yang dapat Nuha belajar dah overcome nervous tu. Sometimes Getar-getar. Sebab saya pun ada stage fright. Ya. Saya buat teater. Come on. Oh really? Yes. So bila kita perform getar tu kan. Ya, tengok sekarang pun getar depan Nuha. Nervous. Kan. Tulang rusuk ke tak? Tulang rusuk tak, tangan nampak. Alah, okey. So macam tu lah nervous gila tu. Nervous gila tu, menggeletar yang macam kadang-kadang it's like Nuha macam blackout, Nuha macam tak ingat apa-apa ke, something like that. A lot of things yang macam boleh berlaku. Tapi
itulah cara Nuha still belajar macam mana nak overcome benda tu. Faham. And it's really hard. Tapi yelah slow lah Nuha belajar. And Nuha rasa bukan Nuha seorang je yang experience benda macam ni. Betul. Sama-sama lah kita belajar, you know. Yeah. Yes. Umur berapa kan kalau boleh tahu Nuha? 20. Danish? Saya 22. 22. Muda gitu Dan. Ha? Muda lagi. Stage fright tu kan kadang-kadang gunakan. Cik aku bagi nasihat. Nampak? Stage fright tu gunakan untuk jadikan kita punya power. Sebab kadang-kadang orang dah tak ada stage fright, dia macam rasa diri tu bagus. Faham? Apa nasihat? First time Nodel macam ni. Kau tak ada tanya je macam. Aku fikir tadi nak jumpa diorang cakap apa. Hai, Assalamualaikum. Okay, 3 top news dekat bulan minggu ni. Okay, kita tahu satu Malaysia sekarang tengah heboh kes pembunuhan Siti Nursuria dekat Terengganu. Kisah ni sangatlah sedih sebab first orang sangka dia disamun tau, tapi hakikatnya dia tak disamun, dia dibunuh oleh kawan baik dia sendiri. Story nombor 3 pasal pihak polis tahu yang pembunuhan Siti Nursuria tu kawan baik dia sendiri. Okay, macam mana polis boleh tahu? Sebab melalui laporan CCTV lah. CCTV nampak yang kawan baik dia keluar pada rumah tu. Lepas tu dekat rumah mangsa memang tak ada langsung sebarang orang cakap kalau kena rompak mesti ada bekas orang umpil ke apa kan. Ni tak, memang tak ada apa-apa langsung bekas. Lepas tu pihak polis jumpa juga duit 2,400 dengan 2 biji telefon tu dekat rumah suspek. Tu benda tu macam meyakinkan lagi pihak polis lah yang kawan baik dia tu suspek utama. And suspek utama ni kawan mangsa dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Lepas tu polis percaya jugalah yang sebelum kejadian tu mungkin ada berlaku perselisihan faham antara mereka dua. Itu yang menyebabkan suspek bertindak menyerang mangsa. And yang sedih tau sebab mangsa dijumpai dalam tangan yang terputus. Lepas tu macam ada bekas agak mengerikan lah, macam suspek tu guna pisau. And update, suspek tu dah ditangkap and dah direman 7 hari. Lepas tu bulan ada cover juga yang suspek sebelum sampai dekat mahkamah dia memang menggigil. So nak tahu, nak tengok video tu boleh ke page bulan. Tu story nombor 3. Story nombor 2 pasal kes lebih kurang yang sama, kes pembunuhan kawan bunuh kawan. Kisah ni terjadi 13 tahun lepas tau, tapi kisah ni diceritakan semula oleh seorang wartawan jenayah. Kisah dia macam ni. Kawan dia dah lama tau tak jumpa kawan dia tu. Lepas tu dia komplot lah dengan boyfriend dia. Jumpa kawan dia, lepas tu ikat dekat satu hotel. End up diorang bunuh. And motif sebenar dia pun lebih kurang macam kes Siti Nursuria juga. Dah bunuh, lepas tu dia ambil semua dia punya barang. Kononnya cakap kena rompak lah. So macam polis tak suspect lah, kata macam dia dibunuh disebabkan kawan bunuh lah. Sebab ada motif sebab yang menunjukkan kata mangsa dirompak. Lepas tu time dekat mahkamah pun suspek memang tak mengaku, siap merayu dekat hakim, cakap mama saya memang tak buat benda tu, memang dia tak buat. Tapi end up hakim memang dah putuskan dia memang bersalah. So dia dengan boyfriend dia dah dikenakan hukuman yang setimpal. Tu kes yang terjadi 13 tahun lepas and terjadi dekat Terengganu juga. Itulah dengan cerita banyak ustaz-ustaz pun pakai kereta semua besar-besar kan. Tengoklah contoh Abby Liu, faham? Liu, So benda tu aku rasa Ustaz Zaidrul pakai Ferrari. apa pun apa like macam Tu semua daripada duit yang orang macam pergi ceramah apa semua tu ke? tapi ada datang daripada duit bisnes dia. Kebanyakan sebab dia banyak kilang. Dia buat buku ada. Akhirnya bila ada Kejar-kejar kau. sokongan agama, bimbingan tu semua, itu kira bonus lah. So selain daripada duit ke apa ke, like, macam kita nak juga akhirat kan. So benda-benda macam Ni pasal apa? Nilofa? Saya Nilofa. Kita nak tamu shoot. Tamu shoot. Selit-selit sikit. Jangan cakap saya tak kahwin lagi. Tanya orang yang dah kahwin, baru kahwin, yang dah lama kahwin. Sebab sekufu ni salah satu adalah faktornya adalah communication. Bila sekufu, communication dia lebih teli lah. Lebih setara macam kita cakap pasal A, dia pun cakap pasal A. Kalau seorang cakap A, seorang cakap B, seorang cakap A+. Kalau A dengan A minus okey lagi. Kalau A, dia cakap grafah kalau lagi. Mampus. Dia sekufu tak semestinya daripada segi harta sebenarnya. Ya, Tapi sekufu. sebab orang selalu nampak sekufu ni daripada segi harta. Kita tak semestinya sekufu, faham tak?
Poin dia betul. Ini kamu tutup kamera bang. Tapi sebab Kelantan so tak. Story nombor 1 tetap tentang kes Siti Nursuria. Story dia pasal boyfriend dia share satu video yang buat orang sebab. Okay, sebelum ni tau, sebelum kejadian, boyfriend dia langsung tak tahu yang Siti Nursuria dah kena bunuh. Lepas tu boyfriend dia tahu pun orang DM dekat dia punya Instagram. Mu tak tahu ke mu dah kena pecah masuk? Dia macam tu time tengah kerja lah, macam terkejut. Biar betul sebab dia baru je WhatsApp dia punya girlfriend. End up macam terkejut lah dengan apa yang terjadi tu. Lepas tu yang menerusi video 1 minit 24 saat tu, dia memang tunjuk screenshot DM kawan dia hantar rumah girlfriend dia dah kena rompak. Lepas tu dia share juga tau footage-footage yang diorang sebelum dah keluar sama-sama, makan sama-sama. Lepas tu yang video lagi sebab Siti Nursuria tu tengah jaga mak dia, tengah suap makan. Lepas tu lagu yang boyfriend dia guna pun sangat sedih. Macam orang cakap tengok memang touching kalau tengok dekat. Okay, kalau nak tengok video tu tengok dekat Ubulan ada cover news pasal tu. Lepas tu rata-rata memang komen salam takziah, Al-Fatihah, memang sedih sebab video tu memang kalau kita tengok memang sedih, rasa sebab. Lepas tu video tu pun tunjuk lah momen-momen dia pun yang bersama. Lepas tu sepatutnya dia orang rancang nak kahwin tahun depan tau, tapi disebabkan COVID lepas tu kan mak Siti Nursuria pun sakit, sebab tu diorang postpone dulu. Lepas tu Pak Arwah hari tu ada keluarkan kenyataan yang dia sanggup tau nak maafkan keluarga suspek. Tapi sampai sekarang keluarga suspek langsung tak datang untuk memohon maaf. So itu sajalah top 3 news di Bulan minggu ni. So nak tahu apa-apa lagi news yang best dekat Bulan, jangan lupa untuk like, subscribe dan follow Bulan. Bye bye. Okay, tu daripada segi experience kan. So nak tanya pula perasaan korang bila battle dengan penyanyi pro. Idol. Idol macam Perasaan. perasaan macam korang betul-betul nak menang ada orang ke, or macam ada orang nampak diri. Saya masa join Vocalmania ni, saya dah letak mindset saya tak nak compete. Saya just nak entertain dekat audience. Sebab bila saya fikir pasal pertandingan, saya akan pressure lah, macam saya dekat jadi pressure and lagi nervous. So kalau boleh saya nak just focus on my quality, and kalau boleh tak nak fikir pasal battle pun. So alhamdulillah semuanya okey lah. Semua okey alhamdulillah. Okay, so Nuha Pun sama, Nuha tak masuk this competition to like untuk macam compete lah. Nuha pun sama juga macam Danish. It's just Nuha punya main reason kenapa Nuha nak masuk Vocalmania ni is that untuk Nuha ambil pengalaman and belajar daripada kesilapan, daripada idol-idol tu. And the idols, they are so nice. Diorang baik gila. Waktu Nuha nak time live tu, before kita orang nyanyi, he even macam suruh Nuha breathe in sebab dia tahu Nuha nampak lah over lah. Nuha punya nervous, Nuha tak suka dekat nervous. Nuha tak boleh nak control benda tu tau. So macam Tomok macam try to calm me down, and like that's the nicest thing lah. It really did help me. Sebab kata cikgu vokal saya, Cikgu Deli, dia cakap kalau nervous just anggap kita ni lagi hebat daripada semua. So time korang kat stage tu kan, korang rasa macam ada orang kat depan tu? Ke korang macam korang just Gelap ke depan? Gelap macam korang aku nak nyanyi, aku dah tak kisah pasal orang ramai dah. Aku nak nyanyi sebab aku nak perform, nak entertain orang lah, macam Danny cakap tadi. Saya memang gelap, tapi kalau ramai audience pun saya akan tengok dekat depan. Bukan tengok audience, tengok depan. Nampak macam kita tengok audience lah. So itu untuk saya, supaya saya tak nervous lah. Macam korang rasanya sekarang ni korang dah nak ke stage nak jadi selebriti. So macam biasalah jadi selebriti ramai orang tengok. So macam ramai orang tengok ni, ada yang suka, ada yang tak suka. So macam mana korang handle benda tu? Macam yelah nak tengok komen pun tak boleh sangat, macam banyak negatif lah. Contoh banyak negatif, keyboard warriors sangat. Kadang-kadang dia orang over. Netizen. Sekarang ni dah ada ke atau macam mana? Dah ada Dah ada lah. Orang DM apa? Oh, macam-macam. They have all kinds of way, but I understand lah. Sometimes kita kena take that thing macam as a positive way. Sebab kadang-kadang ramai yang bagi komen yang macam actually membantu kita untuk be better, to do better tau. So Nuha banyak focus on those kind of people yang selalu macam bagi advices rather than mencaci hina, something like that. Okay, kepada semua, thank you so much kepada semua yang support saya di Vocalmania, walaupun saya tak memuaskan hati korang semua, but thank you so much for all the words.
Kalau nak tengok saya masuk sampai ke final, just undi saya dekat website www.extra.com.my/vocalmania. Kepada semua yang memberi Noha sokongan and advices semua tu, Noha, please do know how much I appreciate that. And Noha tak tahu macam mana Noha nak tunjuk kat korang how much I love and appreciate to all the people yang bagi sokongan untuk Noha. This past few days has been a little bit messy to me, tapi tak apa. Noha anggap tu, Noha bawa macam ambil tu as a membakar semangat untuk teruskan perjuangan gitu on Vocalmania. And please do vote for me if you guys want to. And doakan Noha untuk buat lebih baik lagi lepas ni. And yeah, thank you so much for the ones yang voted, the ones yang bagi Noha sokongan, the ones yang stood up for me. Thank you so much, really. Okay, thank you guys. All the best. Thank you. Okay guys, itu saja OB for Life untuk kali ini. Harap korang terhibur, dan kalau ada korang nak komen apa-apa, please komen dekat bawah ni. Dan juga aku nak cakap kat korang, please stay safe. Kalau korang tak ada hal kat luar tu, please stay dekat rumah. Pakai mask, sebab aku ni masuk office pun sebab aku kena buat kerja. Nak buat macam mana kan. So, korang stay safe dekat luar sana. Please follow SOP. Dan kita jumpa lagi OB for Life pada episod yang akan datang. Okay? Bye-bye. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.